Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Macam minggu lepas, pada subtopik 2.2.6 membina gadget mekanikal berfungsi, apa yang kita dah belajar adalah berkenaan dengan carta alih proses pembinaan gadget lampu basikal. Alright, ini adalah carta alih proses pembinaan gadget lampu basikal. Mula sekali awak dah dapat tajuk projek yang awak nak kena buat. Awak dah buat sesi brief, perbincangan bersama dengan pelanggan. Lepas tu awak buat kaji selidik. Ambil tahu apa tentang lampu basikal tu. Lepas tu bila awak dah dapat tahu tentang tajuk awak, dah dapat pengetahuan tentang lampu basikal, awak pun start melukis. Start melukis, dah ada banyak design, awak jumpa balik dengan awak punya pelanggan, berbincang balik dengan pelanggan. Lepas tu pelanggan akan pilih satu lakaran, iaitu lakaran akhir. Daripada lakaran akhir itulah awak akan hasilkan produk, awak akan sediakan komponen, buat pemasangan. Bila dah buat pemasangan, dah siap, awak uji produk tu. Awak uji gadget lampu basikal. Lepas tu bila awak dah uji gadget lampu basikal tu, kalau okey, awak teruskan kepada kemasan terakhir. Kalau tak okey, mula balik buat pemasangan. Katakanlah gadget lampu basikal tak dapat berfungsi dengan baik, reka bentuk dia kurang memuaskan. Jadi awak kena mula kepada pemasangan komponen. Dah okey, dah buat kemasan akhir, dah selesailah produk tu, awak boleh pasarkan, awak boleh jualkan dekat pelanggan. Okay, itu 2.2.6. Okay, seterusnya kita akan masuk 2.2.7. Cadangan penambahbaikan kepada sistem tersebut oleh murid muka surat 56 dan 57. Okey. Sebelum saya lupa. Baca doa dulu sebelum kita mulakan kelas. Okey. Dan jangan lupa di akhir awak dah tonton video ni, awak isi borang Google Form. Okey. Dan jawablah borang Google Form tu. Lepas itu, kita sambung balik belajar. Lepas tu, cadangan penambahbaikan ada 4. Rupa bentuk, bahan, kemasan dari aspek warna dan juga bahan kemasan. Lepas tu ada juga fungsi. Alright, rupa bentuk. Rupa bentuk ni apa? Rupa bentuk ni memainkan peranan yang penting untuk menarik dan menawan hati pembeli atau pengguna. Okay, produk perlulah tampil, bukan tampil ya, tampil berbeza dan istimewa berbanding dengan produk sedia ada. Macam mana tu? Alright, kalau tengok dekat sini ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Setiap gambar ni pasti salah satunya akan menarik perhatian awak. Okay, dia bergantung kepada individu. Individu tersebut dia lebih sukakan reka bentuk yang macam mana. Reka bentuk yang tradisional, reka bentuk yang modern, reka bentuk yang contemporary, macam tu kan. Lepas tu lelaki suka rupa bentuk yang macam mana, perempuan suka rupa bentuk yang macam mana. Jadi itu adalah satu daya tarikan yang mereka perlu wujudkan untuk menarik dan menawan hati pembeli atau pengguna. Okay, seterusnya, bahan. Bahan memainkan peranan penting dalam pembinaan gadget atau produk. Bahan yang digunakan mesti bersesuaian dengan tugas dan fungsi komponen mekanikal. Penggunaan bahan sintetik mempunyai banyak kelebihan bagi menggantikan bahan tradisional. Kalau awak tengok kat sini, ada gear. Ada gear diperbuat daripada keludi, ada gear yang diperbuat daripada plastik. Okay, kalau awak tengok, gear yang dibuat daripada keluli ni kebiasaannya digunakan dalam kereta yang kita boleh naik dia atas jalan raya, kita boleh bawa dia atas jalan raya. Sebab apa? Sebab komponen gear daripada keluli ni lebih baik nak dibandingkan dengan plastik. Kalau gunakan gear plastik ni dalam kereta, kita bawa kereta hari-harian, benda ni akan reput, pecah sama pecah. Okay, jadi sebab itulah dekat dalam kereta yang jenis kita bawa dia atas jalan raya ni, kita kena gunakan keludi. Kalau awak beli deterjen ke, beli air minuman ke kan, akan dapat kereta mainan. Biasanya untuk digerakkan kereta mainan tu, dia akan gunakan gear jenis plastik ni. Dia lebih ringan. Okay. Lepas itu, penggunaan bahan sintetik mempunyai banyak kelebihan bagi menggantikan bahan tradisional. Alright, kalau awak tengok tayar ni, orang dulu-dulu nak hasilkan tayar digunakan getah pokok. Getah pokok untuk hasilkan tayar.
Tapi bila zaman dah berubah, ada kemudahan dari segi teknologi, hasillah penciptaan bahan kimia yang serupa kejadian dia dengan getah. Tapi penggunaan ataupun campuran bahan kimia untuk menghasilkan getah ni lebih baik daripada getah asli. Getah yang daripada bahan statik ni, dia lebih tahan haba, lebih kuat. Okay. Itu untuk getah. Bagi tayar. Alright, kalau awak tengok helmet, awak tengok basikal ni, dia gunakan gentian fiber. Kalau awak buka buku teks, gentian fiber ada juga gentian karbon ya. Muka surat 57. Dia tulis tu gambar foto 2.2.14 gentian karbon yang kuat dan ringan. Okey, dalam basikal, dalam helmet ni zaman sekarang dia gunakan gentian karbon ni. Sebab apa? Dia lebih kuat dan juga lebih ringan. Kalau awak nak bawa basikal, tak adalah basikal tu awak nak kayu dia berat. Okey, lepas tu kalau nak pakai helmet, zaman sekarang dia ada campuran besi yang ringan, okay? Macam aluminium ke macam tu kan. Dia tak boleh guna besi yang macam peratusan besi tu lebih banyak daripada bahan campuran. Sebab apa? Bila awak pakai helmet, helmet tu tak akan berat dekat kepala awak. Jadi nak pakai selesa. Alright. Lepas itu kita ada fungsi. Fungsi bermaksud tugas. Fungsi awak sebagai pelajar. Tugas awak sebagai pelajar. Apa dia? Macam tu. Okay, so jadinya produk yang berfungsi adalah produk yang dapat melaksanakan tugas bertepatan dengan tujuan produk dihasilkan. Okay, kalau lampu. Tujuan lampu dihasilkan untuk apa? Untuk menerangi ruang. Macam awak tengok dalam slide ni. Ada gambar pisau. Ada gambar pemotong makanan. Okay, memotong bahan-bahan makanan. Setiap pisau ni ada fungsi dia tersendiri. Pisau daging untuk apa? Untuk potong daging. Pisau ni baca potong daging. Pisau roti untuk potong roti. Apalagi pisau yang salmon ni untuk potong ikan salmon. Pisau bahagian sayur ni untuk potong tomato, untuk kupas buah. Jadinya setiap pisau ni ada fungsi-fungsi dia sendiri. Katakanlah nak potong roti, tapi fungsi nak potong roti tu tak capai. Jadinya dia akan direka bentuk semula, kita uji kefungsian dia, uji reka bentuk dia, bahan yang digunakan sesuai getah supaya fungsi pisau memotong roti ni sepadan dengan fungsi dia. Okey? Itu dia. Ada tak awak gunakan pisau potong roti, awak gunakan untuk potong daging? Takkan. Kena pandai bezakan fungsi setiap pisau tu. Lepas tu ada kemasan. Okay, kemasan ni untuk apa? Untuk menambahkan daya tarikan, memberi kemasan, menutup kelemahan bahan yang digunakan. Apa yang dikatakan menutup kelemahan bahan yang digunakan? Katakanlah awak punya besi tu berkarat. Bila berkarat, awak nak buat apa? Awak akan tutup kelemahan dia dengan cara awak cat dia. Awak sembuh dia dengan cat sembuh. Okay. Lepas tu warna dia, warnakanlah dia dengan warna merah ke, warna hijau ke, warna kuning ke kan. Supaya dapat menarik perhatian pembeli, perhatian pengguna. Okay. Kat sini ada 4 kaedah kemasan. Ni apa yang kita dah belajar. Kaedah kemasan ni apa yang kita dah belajar pada kelas-kelas yang seterusnya. Sebelum kita buat PDPR lagi, kita dah belajar dia dekat dalam bengkel. Macam mana proses saduran ni? Dia ada berlaku electroplating, saduran. Electroplating tu saduran melalui electrostatic. Electrostatic itu adalah cas yang tidak bergerak. Tapi bila kita melakukan saduran, okey, ada elektrolit. Elektrolit ni akan merangsang elektrostatik. Ada cas ada dua, positif dengan negatif kan. Dia akan merangsang cas ni antara satu sama lain. Bila positif dengan negatif, dia akan berjumpa, dia akan tertarik antara satu sama lain. Jadinya cas ni akan bergerak daripada positif ke negatif. Bila cas dah banyak dekat sini, dekat copper ni akan macam melebur. Bila dia melebur, nampak dia bergigi ni kan. Okey, copper ni akan melakukan saduran terhadap kunci. Jadi kat situlah kunci ni akan berlaku saduran. Dia akan tersadur. Alright, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadinya ada 4 cadangan penambahbaikan. Pertama, rupa bentuk. Kedua, bahan. Ketiga, kemasan dari aspek warna ataupun bahan kemasan. Dan yang keempat adalah fungsi. Alright. Untuk latihan pada hari ini, okay, di 17/6 ni salah sebab 17/6 ni kelas yang sebelumnya. Alright, jadinya nota, awak kena buat nota subtopik 2.2.7.
Lepas tu latihan modul muka surat 29 dan juga latihan pengukuhan muka surat 59 bahagian A nombor 1 dan bahagian B nombor 1 juga. Alright. Kalau awak buka buku teks muka surat 59 ni macam biasa bahagian A awak kena jawab semua soalan. Okay, senang je soalan dia isi tempat kosong. Dan bahagian B tu Rajah dua menunjukkan sejenis makanan dalam tin. Ada apa tu? Contohnya tin sardin. Jadinya lakukan satu gadget sesuai untuk membuka tin sardin. Okey, dekat tin sardin dia tak ada pembuka macam kita buka tin air tu kan. Jadinya awak kena reka satu gadget yang sesuai untuk membuka tin. Awak lukiskanlah. Okey. Lepas tu apakah sistem yang sesuai digunakan pada gadget tersebut? Gadget yang awak lukiskan tu ada sistem apa yang digunakan? Kita dah banyak sistem mekanikal kan, nyatakan. Lepas tu, nyatakan satu penambahbaikan yang boleh dicadangkan pada lakaran produk di A. Awak dah lakarkan produk dekat A awak tu, awak cadangkan penambahbaikan. Apa yang awak boleh lakukan? Tambah baik lakaran tu semula. Dia faham Kalau tak faham, awak boleh terus tanya saya lah dekat dalam Telegram. Alright, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa soalan macam biasa, boleh tele saya ataupun tele Cikgu Zainab dekat dalam Telegram. Alright, jangan lupa baca subtopik seterusnya iaitu 2.3 reka bentuk elektrik. Kita dah habis topik ni, kita akan masuk topik baharu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.